Bismillahirrahmanirrahim. Babun fis sabri. Bab pada menyatakan sabar. Sabar itu makna dia ialah menahankan diri, menahankan perasaan dalam menghadapi apa yang menyakitkan, yang tidak menyukakan kita. Mengandungi 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan, menunaikan perintah Allah. Semayang, mengerjakan haji, berpuasa, bersedekah, berzikir dan sebagainya. Memang rasa berat. Kita sabar menghadapi rasa berat untuk beribadat dan taat kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, sabar meninggalkan yang diharamkan, melawan hawa nafsu. Ini juga sabar. Nafsu kita no kepada benda yang haram, kita lawan. Itu sabar. Yang ketiganya, sabar menghadapi kesusahan dan kepayahan yang menimpa diri kita, sama ada penyakit yang datang ataupun musuh-musuh hawa nafsu, musuh-musuh Islam yang menentang di keliling kita. Itu termasuk dalam sabar. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Al-Imran ayat 200. Firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan bersabarlah kamu di medan perjuangan, dan berjuanglah kamu dengan kamu berada di mana kamu diletakkan. Sabar yang pertama, sabar menghadapi kesusahan diri sendiri, mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat, penyakit dan kesusahan yang menimpa kita, masalah yang ada dalaman kita sendiri, keluarga kita, jamaah kita, kumpulan kita. Sabar dalam menghadapi dalaman kita sendiri, itu sabar. Wasabiru, dan bersabarlah. Sabar yang kedua ni ialah sabar di medan perjuangan, menghadapi musuh-musuh yang menentang kita, yang melakukan berbagai-bagai kejahatan, sama ada menyakitkan hati kita, menyebarkan fitnah, menyebarkan pembohongan yang menyakitkan hati kita, ataupun menyeksa kita, menyekap perniagaan kita, menahan kehidupan kita, menahan pangkat kita, mengganggu keluarga kita. Ini kerja musuh-musuh Islam. Ataupun tangkap kita, dikurung dalam penjara, diseksa kita. Sabar menghadapi musuh. Termasuklah juga terpaksa berperang. Di medan perang, rasa takut, sakit kerana cedera dan seumpamanya. Cedera membawa kematian. Sabar, itu sabar di medan perjuangan. Warabitu, dan ribat. Ribat dengan makna bertugas untuk menegakkan agama Allah. Di mana saja kita ditugaskan. Ditugaskan untuk menjaga pengkalan, ditugaskan untuk memberi perbekalan, ditugaskan untuk menyediakan kemudahan, ditugaskan dengan berbagai-bagai tugas. Termasuklah mereka yang duduk di masjid, yang berdoa untuk memberi kemenangan kepada perjuangan Islam. Itu ribat. Ribat, tiap-tiap orang dengan tugas mereka untuk memenangkan Islam. Disebut dalam hadis, ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Kita bertugas satu hari dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah lebih baik daripada seluruh dunia dan segala isinya. Itu kelebihan dia, ribat. Hanya mereka yang dipilih oleh Allah sahaja yang boleh melaksanakan kewajipan ini. Kebanyakannya tak bersedia, duduk saja kebanyakannya. Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada mereka yang berjuang, dengan mereka yang duduk saja, dengan derajat-derajat yang tinggi pada hari kiamat kelak. Wa qala ta'ala, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat
wa basyiris sabirin. Dan demi sesungguhnya, surah Al-Baqarah ayat 155. Dan demi sesungguhnya kami uji kamu. Tuhan kata, aku nak uji kamu. Nak uji kamu wahai orang-orang yang beriman. Bisyai'in, dengan sesuatu. Minal khawfi, daripada ketakutan. Diuji dengan ketakutan. Ketakutan musuh nak datang, nak serang kita. Ketakutan mai ribut. Ketakutan di laut. Ketakutan di darat. Ketakutan kerana keamanan tak ada. Diuji dengan ketakutan. Wal ju', diuji dengan kelaparan. Kalau kita puasa memanglah diuji dengan puasa, lapar. Ataupun diuji pitih tak ada. Nak beli makanan tak ada pitih, menyebabkan berlapar. Ataupun pitih ada, makanan tak ada. Pitih ada, barang-barang mahal, nak beli tak boleh, menyebabkan berlapar. Kita tak menghadapi ujian ini. Ada negara yang menghadapi ujian ini. Zaman Nabi, sahabat-sahabat menghadapi ujian ini. Diuji dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta. Kekurangan harta jadi kurang. Berniaga rugi. Rugi berniaga, tiba-tiba jadi rugi perniagaan kita. Berniaga tipu orang. Bertanam, tanaman kita dimakan oleh musuh. Tanam tak jadi. Kelauk tak boleh. Boleh punah pula. Terlepas pula. Kekurangan harta. Ataupun boleh, harga tak ada pula. Barangnya ada, tak ada harga. Kekurangan harta. Wal anfusi, dan nyawa. Hilang nyawa menyebabkan orang yang kita kasih mati. Ataupun binatang ternakan kita mati. Hak yang kita sayang jadi mati. Diuji dengan kehilangan nyawa. Wassamarat, dan buah-buahan. Diuji dengan buahan tidak menjadi. Tak menjadi buahan. Baju dah hubuh dah. Tiba-tiba tak jadi juga. Ataupun buahnya jadi. Dicuri oleh orang. Dimakan oleh musuh. Kita tetap dapat pahala. Binatang memang dia tak nak akal. Kalau orang curi boleh dosa, kita boleh pahala. Tak sia-sia. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tuhan kata berilah berita gembira wahai Muhammad SAW kepada orang-orang yang bersabar. Sambungan ayat ini, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu ialah apabila mereka ditimpa bencana. Mereka berkata, inna lillah, kami adalah milik bagi Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami kembali kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap musibah yang menimpa, sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Melayu mati dia sebut ni. Bila mati dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah terbakar tak sebut. Rugi meniaga tak sebut. Kekurangan buah tak sebut. Tak sebut. Sebab kita tahunya ayat tu untuk mati saja. Dan orang belajar kat tu je nak macam mana. Pada Quran kata setiap musibah yang menimpa, sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja musibah yang menimpa kita, Tuhan sebut ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat salawat keampunan, rahmat daripada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini mengajar supaya kita bersabar dalam setiap bencana yang menimpa kita, diri kita, keluarga kita, harta kita dan lain-lain. Dan disunatkan balik kepada Allah. Inna lillah, kita ni milik bagi Allah. Kita ni milik bagi Allah. Diri kita, harta kita semua milik bagi Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita balik kepada Allah. Boleh ingat di situ, ini ujian daripada Allah. Dia yang punya, dia boleh ambil, dia boleh beri.
bila-bila masa saja. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya ditunaikan kepada orang-orang yang sabar itu ganjaran mereka dengan tidak terkira banyaknya. Allah Ta'ala menjanjikan orang yang sabar dia beri pahala yang tidak terkira banyaknya. Wa qala ta'ala walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Surah Asy-Syura ayat 43. Dan demi sesungguhnya sesiapa yang bersabar dan mengampun, sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam perkara-perkara yang sangat besar keazamannya. Orang yang bersabar menghadapi ujian, yang memaafkan orang yang salah, terutamanya bila dia berkuasa. Bila dia berkuasa, dia nak hukum boleh, dia maafkan. Allah Ta'ala kata lamin azmil umur, inna dhalika lamin azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam perkara yang sangat besar kelebihannya. Di antaranya Nabi SAW. Bila Nabi masuk Mekah, menawan Mekah, Mekah menyerah kalah, tidak melawan lagi. Setelah habis perintah berkurung, dia benarkan mereka keluar. Mereka keluar ramai-ramai, berhimpun di masjid. Nabi berdiri di atas pintu Kaabah dan bertanyakan mereka, "Mu tahu dah aku nak buat apa pada kamu?" Nabi tanya. Lalu mereka kata, "Akhun karim wa ibnu akhin karim." Kami tahu engkau seorang yang baik, anak beranak yang baik, keluarga yang baik. Mereka kata. Mereka takut, dalam ketakutan. Ketakutan, tunggu je apa tindakan nak diambil. Kerana ramai kalangan mereka melakukan kezaliman. Lalu Nabi bersabda, "Idhabu wa antumut tulaqa." Pergilah, kamu semua dibebaskan. Ini pengampunan beramai-ramai yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada penduduk Mekah, menyebabkan berduyun-duyun masuk Islam. Berduyun-duyun masuk Islam. Yang tak mau masuk Islam merasa aman kerana dimaafkan oleh Nabi SAW. Orang yang sanggup memaafkan kesalahan orang, di antaranya dalam kes jenayah. Dalam kes jenayah mengikut hukum Islam, orang yang dizalimi berhak memaafkan. Memaafkan orang yang zalim. Dalam kes bunuh, dalam kes kecederaan, dia nak maaf. Setelah mahkamah buat keputusan bahawa orang ni melakukan jenayah, tiba-tiba mangsa dia nak maaf, maka maaf ini sangat besar pahalanya. Pahalanya tak terhingga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mereka yang percaya pada hari akhirat yang boleh maaf. Ada orang tu dia percaya juga hari akhirat ni, tapi gerang doa lalu dia. Gerang doa lalu. Sehingga gerang ni lebih pada hari akhirat lagi. Tu. Ini ujian daripada Allah Taala. Wa qala ta'ala ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah ayat 153. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan semayang. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Walaupun para ulama menafsirkan ayat ini dengan sabar itu berpuasa. Minta tolong dengan puasa dan semayang. Oleh kerana dalam puasa ni ada sabar, maka meliputi segala sifat kesabaran. Minta tolong menghadapi ujian dengan sabar dan bersemayang. Bukan saja semayang hajat. Kita ni semayang hajat saja, tak ada hal lain dah. Termasuklah semayang apa pun. Semayang sunat, semayang fardu. Nabi kita Muhammad SAW bila menghadapi apa-apa masalah, Nabi semayang. Semayang untuk menghadap Allah Ta'ala, memohon pertolongan daripadanya. Bukan saja hajat. Apa-apa kesusahan yang menimpa kita, semayang untuk meneguhkan diri dengan Allah Ta'ala. Minta tolong dengan sabar dan semayang. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi kathiratun ma'rufah. Ayat-ayat yang berkait dengan perkara sabar
dan menyatakan kelebihannya terlalu banyak dan diketahui oleh umum. Banyak ayat Quran yang berkait dengan sabar ni. Wallahu a'lam.